Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari itu kita dah bincangkan tentang amalan yang diterima. Itulah martabat, kita kata dia adalah martabat ikhlas. Telah kita sebutkan dululah, itulah sama ada dia amal ibadah yang dia buat itu salat, puasa, zakat, haji, sedekah, ya, baca Quran, zikir, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dilakukan tamahhadat iradatuhu lillah. Itulah sepenuhnya melakukan itu kerana mengharapkan ganjaran Allah yang ukhrawi, ataupun yang kedua adalah dia mengharapkan bersamping dengan ganjaran ukhrawi itu ganjaran duniawi yang diharuskan, seperti orang yang pergi haji lillahi ta'ala, dan dalam masa yang sama dia juga berniaga. Orang pergi umrah, nak pergi ziarah, bukan lagi umrah, dia sekali dengan apa orang panggil apa, melancung, siahah. Tadi pergi umrah, pergi melancung, pergi lawat mana rata Saudi, kan? Jadi macam mana, kan? Kita teringin nak tengok negara orang, teringin nak pergi tengok Saudi, nak pergi tengok Tabuk tu macam mana, hak Nabi kata, kan? Lepas tu Taif tu macam mana, nak pergi tengok Riyadh tu macam mana, kan? Nak pergi jalan Jeddah, nak pergi jalan dekat apa nama pantai-pantai, ya. Jadi adakah harus, kita kata, as long as niat utama dia adalah lil ibadah lillahi ta'ala, niat utama dia kerana Allah Ta'ala, yang lain itu sampingan, dan benda itu harus, maka tidak mengapa. Dia pergi menuntut ilmu, belajar negara luar, pergi belajar menuntut ilmu sampai ke Menara Gading, belajar dalam Malaysia, masuk universiti. Ni orang pakat duk masuk universiti ni, kan? Jadi menuntut ilmu lillahi ta'ala, dan dalam masa yang sama dia pun ada niat jugalah dengan dapat sijil tu nanti nak kerja yang elok sikit, cari rezeki, ya. Adakah itu salah? Tidak salah, kan? Bulan Ramadan nak main ni untuk imam tarawih, kan? Jadi macam mana tu? Kita kata amalan itu semua as long as dalam hati dia kena betulkan, mestilah asal tindakan dia itu lillahi ta'ala, untuk mendapat ganjaran Allah Ta'ala. Jangan lupa, adapun yang lain-lain itu sampingan. Kemudian dia nak bincang di sini ialah al-amal al-mardud. Al-amal al-mardud, dia kata amalan yang ditolak. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan tidak mengikut tata cara yang ditetapkan dalam agama kami, kata Nabi SAW dalam hukum hakam dia, maka amalan itu ditolak. Dan dalam mensyarahkan hadis yang pendek ini, para ulama telah menggagaskan 3 ilmu inilah, kan? Ilmu akidah, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Jadi tolak itu macam mana? Sama ada tidak diterima kerana apa kita kata, jika dia tidak beriman, ya, kan kita dah sebut syarat penerimaan amalan yang disebut minggu lepas itu 3, kan? Iman, ikhlas, dan mutaba'ah. Jadi inilah 3 syarat ini jadi 3 cabang ilmu yang besar sekali dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk mensahihkan ibadah. Bukan ada sebab lain lah. Tujuannya adalah untuk mensahihkan ibadah, kan? Apa dia?
tiga syarat itu iman, ikhlas dengan mutaba'ah. Jadi mai apa daripada tiga itu? Daripada tiga itulah mainnya ilmu akidah, kan? Ilmu akidah nak bincang pasal iman, ya. Kemudian ilmu fiqh nak bincang pasal mutaba'ah. Nak ikut tata cara Nabi SAW buat. Dan ilmu tasawuf untuk bincang ikhlas, untuk bincang dari sudut batin, dari sudut dalaman hati. Jadi memanglah kita kata dari segi amal yang ditolak ini dalam konteks kitab yang berbicara tasawuf ini ditolak dari sudut ditolak pahala. Ya. Adapun dari sudut sah tidak sah, penerimaan secara hukum, itu kalau dia buat cukup syarat-syarat dia, maka jadi itu diterima dari segi hukum. Apa makna diterima dari segi hukum? Yakni dia tidak dituntut untuk mengulang atau qada dan lepas daripada hukum dunia. Masalahnya kalau tidak solat hukumannya adalah dipenjara atau dibunuh oleh pemerintah Islam, ya. Maknanya kalau satu orang Islam yang enggan solat sehingga habis ke semua waktu, yakni solat zuhur sampai asar habis, solat maghrib sampai habis isyak, subuh sampai terbit matahari, kalau dia enggan menunaikan solat, maka pemerintah Islam, hakim, mahkamah syariah boleh menjatuhkan hukuman yang sangat berat, sama ada di penjara atas satu pendapat ulama ataupun bahkan dalam hadis yang sahih, maknanya dihukum bunuh. Jadi yang ini kita nak ambil kira hukum yang mana, kita bukan tahu solat dia Tuhan terima tak terima di sisi Allah Ta'ala. Yang kita ambil kira ialah dia melaksanakannya cukup rukun-rukun yang 13, maka kita kata dia telah buat solat dengan syarat-syarat sahnya, dengan wudu dan sempurna, maka kita kata dia dah solat, maka dia pun terlepas daripada hukuman dunia. Tapi adakah solatnya tadi itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan makna kata di akhirat esok ada pahalanya dan membawa dia ke syurga? Maka itu adalah perkara yang mesti dilihat pula dari sudut hati dan niatnya. Nabi SAW kata, kamu ni solat kan berdiri sebelah-sebelah tapi beza kadarnya. Ada yang solat itu sampai, ada yang dapat separuh, ada 1/4, 1/3. Itu semua bergantung kepada keikhlasan, sejauh mana ikhlas. Jadi itu dari segi ukuran dalaman. Sebab tu ulama kata dua hadis yang menjadi neraca amalan ialah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang pertama dari segi ukuran batin, niat. Dan hadis yang kedua ukuran zahir, itulah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada padanya contoh ataupun ajaran daripada agama kami, maka ia ditolak. So fahuwa rad itu adalah dari segi amalan zahir. So kita nak bincang di sini ialah dari segi penerimaan, qabul. Jadi al-mardud di sini lawan dia al-maqbul, al-mutaqabbal. Ya, al-mutaqabbal. Lawan dia ialah al-mutaqabbal. Jadi kalau kita dah bincang sebenarnya al-a'mal al-maqbulah ataupun al-mutaqabbalah, yang kedua ni ialah al-a'mal al-mardudah. Dari sudut tidak diangkat kepada Allah Ta'ala atau diangkat dan dilempar balik kepada pelakunya, nas'alullah al-afiyah. Tidak diberikan ganjaran. Ya. Bukan mardud di sini dengan makna batal. So dari sudut fiqh, amalan itu dinilai adakah dia sahih ataupun dia batil. Ya. Adapun dari sudut ilmu batin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ya, maka ini kita melihat dari sudut qabul dan rad,
sudut penerimaan, dia angkat amalan itu kepada Allah, diberikan ganjaran ataupun tidak. Baik. Jadi dia kata yang ditolak ni, amalan yang ditolak, maksudnya tidak cukup syarat ikhlas lah dalam konteks bab yang kita duk bincang ni, masih lagi bab ikhlas kan. An-naw'ul awwal man tamahhadat iradatuhum li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, orang yang memang sepenuhnya kehendaknya selain Allah Ta'ala dalam beramal ibadah. Ini yang paling bahaya sekali lah. Ini dia ni orang yang memang tidak mau langsung Allah Ta'ala. Ya. Wahum ala qismain. Awwaluhuma man tamahhada qasduhu lirriya'i was-sum'ah. Fahum la yuriduna ma 'inda Allah 'azza wa jalla wa innama yaf'aluna shay'an nifaqan aw riya'an aw sum'ah. Famithlu ha'ula'i la nasiba lahum 'inda Allah 'azza wa jalla. Yang pertama ialah orang yang kita sebut semata-mata amalan dia itu memang asal niatnya adalah ataupun semata-mata dia buat tu memang hendak menunjuk-nunjuk. Dia memang nak menunjuk-nunjuk, bukan untuk mendapat pahala, ataupun niat pahala itu sedikit dalam hati dia. Biasanya orang buat amalan sunat lah. Orang buat amalan sunat memang tujuan dia nak menunjuk-nunjuk, sedekah dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk. Ataupun nak supaya sum'ah. Sum'ah ni apa makna? Bagi orang dengar. Baca Quran, zikir. Kan? Jadi yang ini yang pertama. Yang kedua, al-qismu tsani wa hum ulaika alladhina tamahhadat iradatuhum lid-dunya lakin la lirriya'i was-sum'ah. Yang kedua, golongan yang beramal kerana mengharapkan habuan dunia. Kan kita dah belajar dalam kitab Tauhid dulu, Syekh Ahmad Wahab buat dua bab yang berbeza. Satu bab maja'a fil riya', satu lagi bab minasyirk, bab pada menyatakan orang yang beramal amalan akhirat dengan mengkehendakkan dunia. Dia nak daripada Allah Ta'ala, dia bukan beramal kerana makhluk, tapi dia beramal itu kerana nak mengharapkan habuan-habuan duniawi, seperti orang yang puasa nak sihat, ya, orang yang menyambung silaturahim supaya dipanjangkan umur, orang yang membayar zakat dengan tujuan untuk hartanya berkembang, ya, orang yang sembahyang duha dengan tujuan nak bagi bisnes lancar, ya, tidak hadir dalam jiwanya, ya, tidak hadir dalam jiwanya ingatan kepada akhirat. Ya, Allah Ta'ala dah sebut kan bahawa golongan macam ni tidak dapat pahala. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada kalangan manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya, berilah kami kepada habuan dunia. Jadi Tuhan kata orang yang pertama ini, golongan musyrikin, biasanya macam itulah mereka minta. Mereka sembah Allah Ta'ala, sama ada secara direct ataupun secara tidak direct dengan berhala mereka itu, mereka minta benda-benda dunia pasal mereka tak beriman dengan akhirat. Mereka tak percaya adanya hari kiamat. Maka Allah Ta'ala kata, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak ada apa-apa habuan. Kerana memang dia tak percaya. Jadi kita, kalau kita beribadat hanya mengharapkan nikmat duniawi yang Tuhan bagi, maka kita dah tasyabbuh, dah tiru perangai orang musyrikin yang seolah-olah macam kita ni tidak beriman dengan hari
akhirat. Nas'alullah al-afiyah. Nampak? Adapun dia kata golongan yang pertama yang beramal ibadat kerana riak dan sum'ah dan nifaq, kan? Maka mereka ini jikalau ianya pada asal iman, kita dah belajar dulu riak ada dua. Riak pada asal iman, riak pada furu' iman. Yasirul riak. Kalau riak itu pada asal iman, yakni riak itu ialah pada dia masuk Islam atau dia pada beramal itu dia tidak yakin benda-benda itu wajib atas dirinya. Dan biasanya ini berlaku pada perkara wajib dan berlaku pada golongan munafiqin. Ya. Allah kata pada orang munafiqin, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berdiri solat, Tuhan kata dalam keadaan malas, dan mereka tidak sebagai menunjuk-nunjuk kepada manusia, hanya nak tunjuk orang kata dia orang Islam, tapi dia tidak yakin kewajipan salat. Jadi orang yang macam ini ialah munafik akbar, munafik besar. Maknanya dia bukan lagi orang yang beriman. Walaupun hukum zahirnya di dunia dia Muslim, tapi di akhirat esok innal munafiqina wal kafirina fi darkil asfali minan nar. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dia akan termasuk dalam golongan ini. Golongan yang Tuhan kekalkan dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, neraka paling bawah sekali orang munafik. Ini golongan yang memang tidak, yang berpura-pura. Kita panggil dia berpura-pura Islam. Dia salat fardu, dia puasa Ramadan hanya untuk supaya orang kata dia Muslim, tapi dalam hati dia tak ada i'tiqad pun. Dia masuk Islam tu sebab dia nak kahwin dengan satu perempuan, dia pura-pura masuk Islam. Segi hukum zahir sahlah, kan? Tapi di segi akhirat Islam dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita panggil riak pada asal iman. Riak pada asal iman. Demikian juga orang yang beramal ibadat, majoriti ibadatnya itu ialah kerana nak menunjuk kepada makhluk. Majoritinya riak. Dia bukan tak beriktikad benda tu wajib, tapi kerana dah banyak sangat amal ibadatnya itu adalah kerana riak, maka lama kelamaan riak itu sudah menjadi faktor pendorong utama dia beramal. Sehingga kalau tidak ada orang, dia akan pergi cari orang. Tambah-tambah zaman sekarang ni wasail riak itu telah di pelbagai wasail. Medium untuk riak tu banyak. Kita ada Facebook yang paling klasik. Kita ada Twitter. Kemudian kita ada Instagram, dan yang terbaru, yang terkini, yang tersohor, ya kita ada TikTok, kan? Paling lekeh, ya kan? Dia selfie lah, selfie. Paling dahsyat buat live terus, kan? Sembahyang tahajud. Ni bulan Ramadan dekat ni, kan? Tahajud tapi buat live. Tahajud live. La ilaha illallah. Tahajud tak payah live lah, kan? Tahajud ni orang ulama salaf, kalau dia tahajud pun dia tak mau orang tahu kata dia tahajud, kan? Kalau orang tahu pun bukanlah, biarlah orang tidak tahu bilangan sebenar tahajud itu. Orang mungkin anggap dia tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, padahal kalau tu tahajud berpuluh rakaat. Kita dah masuk Ramadan ni barulah nak sembahyang tarawih 20 rakaat, terlembab lutut-lutut. Maklumlah di luar Ramadan 1 rakaat witir berbayar, kan? Main Ramadan tiba-tiba terus nak pecut 23, memanglah lalu apa, kendong lah kaki, kan? Right? Sembahyang malam ni ialah ibadat yang berterusan. Lepas tu di antara lah, wallahu a'lam. Hikmah Allah Taala syariatkan kita menghidupkan malam nisfu Syaban, kan?
Ialah kita nak praktik ini nak amal Ramadan kan. Ini nisfu Syaban, tapi jangan buat live lah. Nisfu Syaban tu yang tahajud biasa. Yang tahajud biasa, cuma malam nisfu Syaban di antara malam-malam yang disunatkan untuk kita ihya. Ihya ni apa? Ihya ni macam Ramadan lah. Macam Ramadan dengan bukan dengan berjemaah. Maksudnya kita disunatkan terus daripada lepas Isyak tu sampai subuh. Tak payah tidur lah. Kita beribadah. Kan? Macam malam 10 akhir Ramadan. Dia ada malam dalam setahun. Ya, di antaranya malam 2 hari raya, malam raya Aidilfitri, Aidil-Adha, malam nisfu Syaban, ya. Dan malam 10 akhir malam Ramadan. Ini yang disunatkan. Malam-malam lain tidak disunatkan untuk kita ihya, untuk kita hidupkan. Kita disunat qiyam. Qiyam maknanya kita tidur dulu ke, atau sembahyang lepas tu tidur ke. So, campur antara ibadat dengan rehat. Mungkin sama banyak ataupun rehat lebih banyak daripada ibadat. Tapi kalau malam-malam yang disunatkan ihya itu, maknanya kita disuruh untuk kalau boleh tak payah tidur langsung lagi bagus, ataupun tidur tu biar sedikit berbanding ibadat. Kan, kalau warga hari biasa macam kata Abu Hamid Al-Ghazali, pastikan tidur tu tidak lebih daripada 8 jam. Kan? Pastikan ada waktu diperuntuk untuk ibadah. Kan? Jadi itu kita nak kata selingan lah. Tapi maknanya ikhlas. Janganlah duk buat live menghidupkan malam nisfu Syaban dengan tahajud. Orang lain pun tahajud juga. Engkau malam tu baru tahajud, orang lain dah setiap malam tahajud, tak heran pun. Kan? Jadi dia malam nisfu Syaban baru nak tahajud, orang lain tak ada kecoh pun. Kan? Dia pula buat live. Tak perlu. Kan? Tak perlu. Kan? Dan kita jangan pula bila dah kata orang tak faham. Bukan makna bila ada malam itu ada fadilat, maka mesti ada amalan khusus. Tak ada amalan khusus. Tak ada amalan khusus. Kan? Tak ada amalan khusus, cuma lebihnya di sini ialah tahajud itu dipanjangkan. Nabi SAW panjangkan. Itu saja. Bukan makna di sana ada solat sunat khas nama nisfu Syaban pula. Tidak ada. Kan? Atau ada surah khas pula nak baca. Bacalah siapa nak baca Yasin, bacalah siapa nak baca Al-Baqarah, lagi bagus. Kan? Siapa yang nak start baca Quran supaya pastikan dia boleh khatam, lebih daripada sekali, dia start baca Quran daripada Syaban, ataupun orang yang dah start baca daripada awal Syaban nak khatam masa pertengahan Syaban, terpulanglah. Kan? Tapi tidak ada amalan khusus, tidak ada puasa niat nisfu Syaban. Puasa Syaban adalah, nisfu Syaban tak ada. Kan? Nawaitu sawma nisfi min Syaban, tak ada. Yang ada niat puasa Syaban. Macam tak ada beza puasa 15 dengan puasa 16 dengan puasa 15 dengan 14 dengan 13. Kalau dia puasa hari baik, niat puasa hari baik. Kan? Baik. Adapun yang bid'ah itu ialah menambah-nambah amalan atau mengada-adakannya. Ya. Soalan dia kata, ada orang puasa ketika anak sedang exam SPM nak lulus. Ini bentuk macam kita kata tadi, kalau dia buat itu adalah sampingan, niat puasa adalah ikhlas, dan dia nak memustajabkan doa. Pasal Nabi kata orang puasa ni mustajab doa. Jadi dia nak berdoa untuk anak dia nak periksa, maka dia pun puasa hari tersebut. Ya.
Tak salah, asalkan niat dia adalah ikhlas. Niat dia adalah ikhlas dan dia berdoa pun kena ikhlas. Kan? Tidak ada masalah. Kerana dulu SPM tu memang dituntut syar'an. Kan? Soal syar'inya ia dituntut. Kan? Jadi tidak ada masalah. Yang salah kalau dia tamahhadat. Kalau dia semata-mata mengharap yang itu. Dia niat puasa, ya Allah, aku puasa ni kau tak bagi pahala pun tak apa. Yang penting kau bagi anak aku lulus SPM. Yang tu tak boleh lah. Kan? Tak boleh lah. Kan? Dia niat macam tu tak boleh. Kan? Tapi kalau dia puasa tu memang nak pahala daripada Allah, dan dalam masa yang sama dia ingat kalau puasa ni doa mustajab, maka bolehlah doa dekat anak aku nak periksa, tak ada masalah. Kan? Itu masih lagi termasuk dalam kategori yang amal yang makbul. Yang dia ditolak ni apa? Kalau dia puasa tu memang niat dia, ya Allah, tak payah bagi pahala lah, kau bagi anak aku lulus periksa sudah. Ini tak boleh. Ini salah lah. Pasal apa? Amal ibadah mestilah lillahi ta'ala, dan mengharapkan, kita dah bincang dulu masa kita bincang qawaid arba', kita kata ikhlas ni, tauhid ni ialah yang pertama sekali lillahi ta'ala. Tawajjuh, arah yang kita menghadapkan diri kita tu ialah Allah, bukan selainnya. Maka itu adalah derajat yang mengeluarkan kita daripada asyirkul akbar. Jadi kalau kita menghadapkan diri kita kepada selain Allah, na'udzubillah min zalik, itu membawa kepada asyirkul akbar. Jadi yang pertama kita nak keluarkan dalam ibadat ni, kita nak bebaskan diri kita daripada asyirkul akbar. Nak bebas syirkul akbar macam mana? Tawajjuh kita itu, ya, mestilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selepas daripada itu, kita mestilah mengharapkan ganjaran daripada Allah. Mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kita tak boleh mengharap ganjaran daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mesti mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala semata-mata. Ya. Dan kemudian mestilah ganjaran yang kita harapkan itu, yang kita nak itu, yang lebihnya adalah ganjaran akhirat, bukan ganjaran dunia. Jadi ini dengan tiga perkara ini, kalau ada, ikhlaslah dan selamatlah kita daripada segala jenis syirik yang besar dan juga syirik yang kecil, dan juga nau'u tasyrik, dan satu bentuk penyekutuan, kan. Jadi kita nak bebaskan ibadat kita ni daripada tiga perkara. Yang pertama ialah syirik akbar, yang kedua adalah syirik asghar, yang ketiga ialah nau'u tasyrik, atau kita dah bincang dah hari tu ni masa kita belajar kitab tauhid. Baik. Jadi sama juga orang yang beribadat kerana mengharapkan ganjaran dunia semata-mata, ini juga adalah dilarang. Ia satu bentuk nau'u tasyrik. Adapun jenis yang kedua, orang yang mengharapkan wajah Allah dan dia mengharapkan juga habuan dunia. Habuan dunia ni ada dua jenis. Habuan dunia yang berbentuk diharuskan, yang memang daripada Allah. Seperti orang yang pergi haji tadi, dia pergi haji dalam masa yang sama niat nak mengembangkan bisnes kah, atau nak melancong kah, ataupun macam kita bagi contoh tadilah, dia nak puasa dengan niat doa dia mustajab, nak doa untuk anak dia nak periksa SPM. Kita kata yang ni harus. Tapi kalau dia pergi haji kerana mengharapkan wajah Allah dan dengan niat apa? Dengan niat dapat gelaran Tuan Haji. Dia kata, tak syok, nama depan tak ada Tuan Haji. Nak bagi ada ni Tuan Haji supaya orang tahu kata kita ni kaya. Dan jadi satu trend dalam masyarakat orang Melayu dulu kala, yang mana yang boleh pergi haji ni orang kaya.
kan, orang kaya. Kan jadi bila ada gelaran haji tu orang tak kata ni orang yang berduit ni, orang yang berada-adaan dah haji dah tambah-tambah kan, tapi bila itu tak mestinya kan, tak mestinya. Jadi dia niat itu nak dapat kedudukan jah di sisi manusia, kedudukan di sisi manusia. Yang inilah riak. Yang inilah riak dan ditakuti akan menghapuskan pahala amalannya. Menghapuskan pahala amalannya. So, riak ni ada dua jenis. Satu riak pada asal iman, yang ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Tadi tu memang dia tak i'tiqad wajib. Yang kedua, orang yang jenis syirik asghar, itu yasirul riak. Dia beramal kerana Allah, tapi dia di samping itu disertakan dengan nak mengharap habuan makhluk, pujian makhluk, ganjaran makhluk. Bukan ganjaran Allah, ganjaran makhluk, ganjaran duniawi yang makhluk, daripada makhluk, daripada arah makhluk, puji-pujian, supaya orang kata dia dermawan, supaya orang kata dia orang kaya, supaya dia angkat kedudukannya. Dia kata lagi tak pergi haji ni payah nak bertanding pengurusi masjid ni, dia kata. Kan mereka tak maulah kita tak haji, nak kena pergi haji. Dia kata balik haji tu daftar langsung, dia kata calon terus kan. Dia pergi haji, malah dia sebagai orang Islam dia beriktikad haji tu wajib, nak pahala, nak masuk syurga, tapi dia sekutukan Allah Ta'ala dalam amalan haji dia itu dengan habuan duniawi. Kan? Jadi imam tarawih pasal supaya orang tahu kata aku ni hafiz, hafal Quran, baca Quran sedap. Kan? Dipuji. Oh, hebatlah ustaz ni baca Quran sedap, dan suara dia masya-Allah. Qari, dipanggil qari. Inilah riak yang panggil syirik asghar, yang menyebabkan amalannya ditolak. Allah Ta'ala kata dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Jadi itu ya dari segi orang yang nak mengharapkan riak. Adapun dari segi habuan duniawi, kita kata tadi, kalau duniawi itu sampingan dan ukhrawi itu adalah yang lebih, dan amalan duniawi yang dia harapkan itu yang harus, maka tidak mengapa. Maka inilah bentuk-bentuk amalan yang ditolak, iaitulah yang pertama, amalan yang memang dilakukan oleh orang yang tidak ada iman, itu orang munafik, yang buat amalan itu hanya nak kata dia Muslim, sedangkan dia tak beriktikad pun, dia tak percaya pun solat yang dia solat tu wajib, puasa yang dia puasa Ramadan tu wajib, dia hanya nak menunjuk kepada orang supaya orang kata dia Muslim, akhirnya dia boleh kahwin dengan orang yang dia nak kahwin, masalahnya contoh. Jadi adalah nifaqun akbar, nifaq munafik besar. Yang kedua, orang yang riak dan sum'ah, yang syirik asghar. Syirik asghar menyebabkan amalannya tidak diterima, amalan yang dia syirik tu tak diterima. Dia buat amalan lillahi ta'ala asalnya, tapi di pertengahan ibadat ataupun dicampur dengan niat nak dapat kedudukan di sisi manusia. Asalnya semayang tadi memang lillahi ta'ala, ingat tadi nak semayang ringkas-ringkas, tiba-tiba ada orang main takbir di belakang jadi makmum, dia pun mentang-mentang dah aku ni kan orang hafiz Quran kan, takkan nak semayang pendek-pendek lagi. Dia kata apa pula, kita hentam baca surah panjang dengan lagu, dengan apa, supaya orang kata wih Masya Allah dia tu jadi imam, bagusnya. Itu adalah syirkun asghar, syirik kecil. Ataupun orang yang beramal mengharapkan ganjaran duniawi semata-mata, tak mau ganjaran ukhrawi. Yang ini adalah nau'u tasyrik, amalannya haram. Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dia dapat habuan hak dunia ajalah.
akhirat Tuhan tak bagi. Na'udzubillah min zalik. Kemudian musannif pengarang dia bincang tentang riya' dan sum'ah. Apa beza riya' dengan sum'ah? Riya' ialah melakukan amal ibadah dengan tujuan untuk mendapat pujian manusia, makhluk. Dia menunjuk ibadah. Dia nak manusia tengok hak dia buat tu. Sebab tu nama dia riya'. Riya' ni diambil daripada ru'yah. Orang yang riya' namanya mura'i, menunjuk-nunjuk. Dia nak menunjuk. Kan? Orang Melayu dia riya' terbalik. Orang pakai baju cantik dia kata, tu menunjuk riya' tu. Baju pakai. Memanglah pakai baju memang nak tunjuk. Takkan pakai baju. Tak. Lawak kan? Dia riya' ni dalam bab ibadat. Kan? Bab ibadat. Kan? Tapi menunjuk dalam bab duniawi boleh jadi salah jikalau tujuannya untuk sombong, untuk takabur. Itu yang salah. Itu yang tu takabur naknya. Pakai baju cantik lawa lepas tu tunjuk ke orang dengan tujuan nak mempamerkan kehebatan diri dan merendah dan meremehkan orang lain. Yang tu namanya sombong. Itu pun satu dosa juga. Kita akan sampai nanti masalah ini. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga dosa yang besar. Nabi kata al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu ialah kamu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Bukannya menunjuk, itu bukan riak tu, sombong. Kan? Itu lebih besar dosanya. Na'udzubillah. Dan di antara dosa besar juga tidak kurang dosanya daripada riak. Tapi nak bagi tahu pahaman konsep kita tu tak betul. Silap. Riak ni dalam ibadah. Riak dalam ibadah. Kan? Jadi itu yang kita kena betulkan. Tengah berdoa depan Kaabah. Kan? Lepas tu suruh orang ambil gambar, post kat Facebook. Dengan tujuan orang nak bagi tahu, nak supaya orang semua tahu kata dia ni berdoa. Sedangkan doa ni ibadat khusus antara dia dengan Allah. Kan? Bukannya untuk dibagi tahu kepada orang. Even orang yang dia doa tu pun, kawan-kawan dia ke apakah, yang makbul, yang mustajab tu ialah ad-da'watu bi-zahiril ghaib. Kalau mereka tak tahu, itu yang memustajabkan. Kan? Ini dia pergi habaq pula. Tag pula kawan-kawan dia, aku dah doa gampang dalam Kaabah. Ini satu penyakit hati cukup besar. Na'udzubillah min dzalik. Adapun hak memang berlakon berdoa, tak berdoa tapi saja berlakon doa, ini lebih dahsyat lagi. Ini bukan riak, tapi yang ni ialah yang Tuhan sebut dalam surah An-Nisa. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka nak dipuji dengan benda mereka tak buat. Ini lebih ini juga ancamannya lebih besar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Adapun sum'ah berkaitan dengan mendengar. Jadi riak dengan sum'ah ni dia ada persamaan lah. Tujuan orang tu buat ibadat adalah supaya diketahui oleh makhluk untuk mendapat pujian dan kedudukan di sisi makhluk. Jadi sama ada dengan cara dia menunjuk perbuatan itu, dia buat depan orang, itu namanya riak, atau dia buat di belakang orang tapi dia bagi orang tahu, orang dengar dengan cara khabar. Dengan dia pergi cerita atau sebagainya, maka itu namanya sum'ah. Kemudian dia kata sum'ah ni terbahagi kepada dua. Sum'ah dengan amalan yang telah berlaku atau amalan yang tidak ada langsung.
dan kedua-duanya adalah batil. Dia memang buat, kan? Dia memang tahajud malam tadi. Tak tahajud apa pun tak tahu, kan? Dalam duk sembang-sembang tu dia, macam mana aku nak bagi buat cerita bagi mereka ni tahu kata aku tahajud semalam kan? Dia pun cerita lah, kan, apa jadi sampai tengok tu orang kata macam mana hantar dia berapa jadi ni? Besoklah malam aku tengah tahajud. Dia point dia nak hambat kata dia tahajud, kan? Supaya orang kata Ahmad ni bangkit tahajud, kan? Na'udzubillah min zalik. Atau yang lebih dahsyat lagi ialah benda yang dia tak buat tapi dia pergi cerita ke orang seolah dia buat. Ni tadi tu kita katakan berlakon berdoa, sama juga riak pun. Dulu mungkin ulama masa dia bahas dia pun tak terbayang macam mana orang nak berlakon dari segi riak yang semua mungkin boleh jadi. Dia pergi cerita ke orang dia buat benda tak buat, tapi zaman lah ni boleh riak benda yang kita tak buat. Action je, kan? Dia berlakon berdoa, dia bergambar kata tengah berdoa, padahal posing untuk ambil gambar je. Yang ni lebih dahsyat lagi, kan? Hari Isnin Khamis dia sengaja tak makan, sembunyi daripada orang. Makan sembunyi-sembunyi supaya orang ingat dia puasa. Nasallallahu al-afiyah. Al-farqu baina ar-riya' wal 'ujub. Adapun ujub pula dia kata satu lagi penyakit hati, ya, iaitulah orang yang merasa kagum dengan amalan sendiri. Kalau riak dengan semua berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan orang lain. Ujub ni tuan-tuan dan puan lebih bahaya, lebih dalam lagi. Kok mana lagu tu? Pasal ujub ni pasal diri kita sendiri. Menunjuk amalan sendiri kepada diri sendiri. Allahu Akbar. Diri kita makhluk tak? Makhluk kan? Jadi kalau kita kata riak tadi ialah kita beribadat untuk mendapat pujian makhluk. Makhluk tu merangkumi diri sendiri tak? Merangkumi. Tapi kalau diri sendiri kita panggil ujub. Apa dia? Dia rasa hebat. Aku ni tahajud di alam. Masya Allah. Bagus. Dia duk rasa, dia duk perasan bagus. Yang ni ujub ni orang Melayu panggil perasan bagus. Kan? Dia tak abang ke orang. Depan orang dia tawang tu, tapi dia dengan diri dia, dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Dan ujub ni dia berpasangan dengan al-kibru. Dia lambat laun dia akan terselah melalui apa? Melalui kibrun, sombong. Maka dia akan mula tak dengar nasihat orang. Bila orang main nasihat dia buat salah, dia tak mau dengar. Pasal apa? Aku ni kaki masjid, dia ni siapa nak main? Dia dah mula main rasa macam tu. Kan? Dia ni siapa nak main nasihat aku? Lama tak nampak muka kat masjid pun. Jumaat pun beberapa kali tak nampak muka dia ni. Padahal kawan tu kerja main kat tempat lain. Kan? Itu ujub dia akan bawa kepada kibrun. Macam iblis. La'natullahi alaih. Dia start dengan ujub lah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia rasa ujub dengan kehebatan diri dia dari asal usul penciptaan dia. Jadi bawa kepada dia tak mau taat kepada perintah Allah. Dan dia mula kepada ghamtun nas. Dia mula rasa orang lain tak layak, orang lain tak bagus. Kan? Bila orang lain dapat jawatan, dia tu bukan layak sangat. Habis semua orang yang pegang jawatan semua tak kena. Pengurusi masjid semua tak betul. Betul? Dia kata dalam kampung ni habis dah semua orang di pengurusi masjid. Siapa yang betul? Semua tak betul. Hang lah betul lah. Pasal tinggal hang seorang kan tak ada. Kan? Habis. Habis semua orang tak bagus. Tak ada langsung jasa manusia.
Kan? Semua cerita hak buruk saja. Sebab supaya nampak kata dia lah hak bagus, dia lah hak elok. Kan? Tengok Ibn Taymiyah kata apa? كثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس. Allah. Banyak manusia sentiasa melakukan relationship, menghubungkan, menyenggalikan riak dengan ujub. Riak ini dia kata min bab al-isyraku bil khalqi, menyekutukan dengan makhluk lain, orang lain, manusia lain. Manusia tu tak kira lah mak pak kita sendiri ke, anak bini kita ke. Yang ulama salah dengan anak bini dia pun dia tak mau tunjuk ibadat dia. Jangan kata dengan orang luar. Orang dalam rumah pun dia tak mau tunjuk. Saya termasuklah. Kalau kita beribadat tahajud apa semua dengan mengharap pujian isteri. Supaya isteri makin sayang. Tak masuk riak lah tu. Jangan dia fikir orang luar rumahnya, orang dalam rumahnya nak kena jaga. Lagi payah. Tu kata payah. Payah bukan yang senang. Kan nak bangkit tahajud slow-slow. Memanglah kita disuruh gerak. Kan? Disuruh. Ni tapi kena ikhlas, kena jaga hati. Riak ni tidak boleh kita lawan dengan cara kita tidak beramal. Bahkan tidak beramal juga boleh jadi riak. Riak ni adalah dengan kita mujahadah dalaman, bukan dengan cara kita tinggal amalan. Sebab takut riak, tak mau tahajud, tak boleh. Itu pun riak juga. Itu pun satu bentuk salah. Kan? Adapun ujub, dia kata min babil isyraki bin nafsi, menyekutukan amalan dengan diri sendiri. Diri sendiri. Dia menunjuk kepada diri dia sendiri. Wa hadha halu al-mustakbir. Dan inilah keadaan orang yang sombong. Fal-mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud. Orang yang riak tidak merealisasikan perintah Allah iyyaka na'bud. Wal-mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Orang yang ujub pula tidak merealisasikan iyyaka nasta'in. Sebab apa? Dia duk rasa diri dia dah cukup hebat. Sampai ke tahap mungkin dia rasa Tuhan kena bagi dekat dia. Na'udzubillah min dzalik. Dia rasa Tuhan kena bagi dekat dia. Dan ini masalah. Tak perlu minta lah. Dia tak mau merendah diri kepada Tuhan. Aku dah buat ibadat banyak. Aku dah bagi sedekah banyak. Sepatutnya Tuhan kena bagi dekat aku bisnes yang berjaya. Oh, dia rasa macam dia ada hak atas Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang merealisasikan iyyaka na'bud, kata Ibn Taymiyah, kharaja 'anil riya', keluar daripada riya'. Dan siapa yang merealisasikan iyyaka nasta'in, so macam mana nak buat ujub, faqad kharaja 'anil ijab. Kita kena banyak sedar kata kita ni makhluk lemah, tak ada apa, kena sentiasa minta tolong dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa punca riya', sum'ah dan lain-lain ini? Dia kata telah terdahulu kita sebut ikhlas ni benda yang susah atas jiwa kerana banyaknya faktor yang mendorong kepada riak dan lemahnya jiwa menghadapi syahwat dan cinta akan untuk menjadi kepala dan menonjol. Ya? Dia kata ambil contoh budak-budak. Kalau kau puji apa dia buat, dia seronok. Dan kau nampak kesannya. Kalau engkau tak puji, engkau keji apa yang dia buat, dia akan marah. Jadi itu menunjukkan bahawa fitrah manusia ni suka dipuji. Ya, manusia ni suka orang puji apa yang dia buat dan tak suka kita cela dan kritik apa yang dia buat. Jadi itu di antara sifat jiwa yang kita kena ternak dan didik. Jadi di antara faktor riya itu dia memang sifat manusia. Kan? Dalam jiwa kita ni hamba. Tapi Allah Ta'ala jadikan jiwa manusia ni dia ada dua arah. Arah kemalaikatan dan arah kebinatangan. Sebab itu kalau dalam The Great Chain of
being, kan, rantaian besar makhluk, kan, para ulama saintis dahulu mereka ambil yang Plato susun, kan. Jadi manusia ni duduk tengah-tengah di antara penghujung rantaian haiwan, kemuncak haiwan, dan sebelum malaikat, sebelum makhluk langit, kan. Jadi manusia ni kemuncak kan. Bukan maknanya dia berevolusi daripada bawah ke atas, bukan, tapi dari segi martabat, kan? Dari segi martabat tu, manusia ni dia dan dia boleh, kalau dia tak jaga perangai dia, jiwa dia, mungkin jiwa dia itu akan jadi kebinatangan, kan? Dan kalau dia ternak, dia didik, dia mungkin dia akan jadi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah lebih afdal daripada malaikat, kan? Jadi kita kena lawan mujahadah. Dan faktor yang mendorong untuk orang melakukan riak lebih besar daripada faktor yang mendorong untuk orang melakukan syirik akbar. Syirik akbar biasanya kerana syubhah, tapi riak ini kerana syahwat. Nasallallahu al-afiyah. Dia melazimi syubhah ni biasanya main daripada luar, kan? Dan pada asalnya syirik akbar ni benda yang dibenci, dikeji oleh fitrah dan akal yang waras, kan? Riak juga dikeji dan dihina oleh akal yang waras, oleh fitrah, tetapi disukai oleh diri. Dia ada benda maksiat ni, kan? Dia ada benda yang sebenarnya tak elok pada akal, tak elok pada fitrah, dan tak elok pada diri. Dia merosakkan jiwa. Tapi kita orang buat benda tu pasal apa? Pasal kerana syubhat luaran. Kerana akhirnya fitrah dia sudah terbalik, ataupun dia akal dia sudah rasional, dia sudah tidak rasional, sebab dia termakan syubhat. Seperti syubhat. Tapi ada dosa yang lebih banyak, iaitu berkaitan dengan syahwat. Syahwat ni dari sudut fitrah tak bagus, dari sudut akal tak logik, tapi dari sudut jiwa suka, gemar. Jadi dia payah nak beza antara ini adalah syahwat ataupun fitrah, kan? Lepas tu orang kata, takkan Islam mengharamkan muzik? Muzik ni kan fitrah. Tanya dia, betul ke fitrah? Fitrah ke syahwat? Kena fikir dulu, kan? Fitrah ke syahwat? Orang yang suka dah mabuk dengan arak, ketagih arak, silat hari bulan, dia pun kata arak ni fitrah. Dia tak ada beza dah. Fitrah dengan syahwat ni akan selalu terkeliru. Macam tadi, suka dipuji dan tidak suka dikritik, ini syahwat. Adapun fitrah, dia bersama dengan akal yang logik. Akal yang logik kata kita tak patut dipuji dan sepatutnya dikritik, kerana kita ni makhluk lemah. Dan kalau kita hanya mengharapkan pujian dan tak suka kritikan, lama-lama kita akan berterusan dalam salah. Itu yang logik. Kan? Kita lepas kita buat projek ke program ke apa-apa, kita buat mesyuarat untuk mencari kelemahan ke mencari kehebatan. Rationally thinking, kita buat postmortem untuk cari kelemahan lah. Baru betul. Tapi dari segi jiwa nafs tak suka. Nafs tak suka kena kritik, dipersalahkan. Dia suka perfection. Walaupun perfection itu hanyalah ilusi, hanyalah illusion. Tapi dia suka. Itu syahwat, bukan fitrah. So orang selalu keliru antara syahwat dengan fitrah. Macam cinta kan dunia, Allah Ta'ala kata bal tu'thiruna al-hayatad dunya, kamu lebih mendahulukan kehidupan dunia.
Dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala kata, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Jiwa manusia ni cintakan dunia. Kan? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Itu mata' al-hayat dunia, syahwat. Kan? Cintakan hubur riyasah, kedekut, pengecut, tergesa-gesa, yang mana dia adalah sifat-sifat yang mazmumah. Tak kena sifat mazmumah. Kan? Dan sifat mazmumah ni sifat yang ada pada diri, bukannya sifat luaran. Memang manusia, diri manusia Tuhan ciptakan murakkabah, tersusun, terhimpun ataupun kompleks daripada campuran di antara sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. Lebih kompleks daripada bunyi berai tuk janggut yang pergi nak cari bini tu, musang janggut tu. Kan dia campur dalam beras tu segala gula, garam, cabai, bubuh sekali. Kan? Tak ada orang perempuan yang sanggup nak berasing. Jadi kita ni, jiwa kita ni Tuhan campur blend sifat mazmumah dengan mahmudah. Dan tugas kita itulah nak kena tampi asing buang. Kan? Dan yang berjaya itulah yang akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan? So ini Syekh bawa mai cerita Murain. Ini akhbar nama. Tanda-tanda ikhlas. Ayyakuna hammu intisharul khair wa dhuhuril haq wa tadayyudin nas bihadzal haq. Antara tanda ikhlas ialah dia bila buat apa amal ibadah pun dia nak kebaikan dan kebenaran ditegakkan, bukan diri dia. Dan dia tak kisah siapa yang ke depan dan siapa yang ke belakang. Tu Nabi bagi sebut. Kan? In kana fis saqah kana fis saqah. Kalau diletakkan dia di hujung barisan, hujunglah. Kan? Dia tak kisah apa pangkat jawatan yang dia dapat, yang penting dia dapat melaksanakan dakwah di jalan Allah Ta'ala, yang penting dia dapat beribadat. Ini adalah tanda-tanda ikhlas. Annahu la yubali bi thana'in nas wa madhihim wa itra'ihim. Dia tak ambil kisah orang puji, orang tak puji. Yang penting dia jalan terus. As long as benda yang dia buat ni dah sahih, dipastikan betul dengan Quran dan Sunnah, dia buat. Dia tak peduli. Dia beramal. Orang nak kata apa, katalah. Orang nak puji, pujilah. Tak puji pun tak ada masalah. Kan? Dia bukan mengharapkan pujian manusia. Dia nak pujian Allah Ta'ala. لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب المخلوقين فسواء عنده أحبوه أم أبغضوه أكرموه أم أهانوه قربوه بالولاء أم نبذوه بالأعداء. Dia tak ada kisah manusia nak angkat dia ke, nak hina dia ke. As long as benda yang dia buat ni adalah betul, dia menegakkan kebenaran, dia menyatakan yang hak, dia tidak peduli. Orang nak suka kat dia, nak cinta dia, nak benci dia kerana perbuatan dia, itu bukan dalam pertimbangan dia sebelum dia nak menzahirkan sesuatu kebenaran. Yang dalam pertimbangan dia apa? Yang penting dia nak pastikan orang terima kebenaran. Ini pun pendakwah kena beza. Bila kita nak bercakap benda yang betul, apa benda yang kita pertimbang? Kita pertimbang takut pengikut kita lari atau follower kita berkurang ke? Ataupun kita nak pastikan kebenaran yang kita sampai ni tidak ditolak kerana uslub kita yang salah. Ni kadang-kadang orang salafi dia tak boleh beza ni.
Kadang-kadang cara dia menyampaikan kebenaran itu bukan dengan cara yang hikmah. Yang Tuhan suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kemudian bila dia nak betulkan, mereka anggap benda tu sebagai kita yang penting tak beli manusia. Tak beli manusia tu dari sudut apa? Nabi SAW sampai nak memusnahkan diri sendiri, Tuhan kata hampir-hampir kerana orang tak masuk Islam. Ya. Jadi Nabi sentiasa menilai strategi dakwah dan mencari uslub yang terbaik dalam nak menyampaikan kebenaran. Ini disuruh. Yang salah itu ialah kalau kita takut orang lari itu kerana syahwat mereka. Itu cerita lain. Ataupun kita takut kedudukan kita di sisi manusia berkurang. Kedudukan kita di sisi manusia berkurang, atau mungkin dengan itu orang akan lari, maka ada tempat-tempat yang tak ambil kita mengajak, kelas kita akan kurang, maka kita kurang. Kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Annau idza arada lahu amrani ahaduhuma yurdi Allah Subhanahu wa taala wa yaskhatu an-nas wa thani yurdi an-nas wa yaskhatu Allah qaddama ridha Allah ala ridha an-nas. Ini dua benda, kalau di persimpangan antara nak mendapat redha manusia dengan redha Allah, dia lebih pilih redha Allah daripada redha manusia. Itu pun penting. Kita kena bezakan di antara nak mendapat redha Allah dengan nak mendapat redha manusia. Kita tak mencari redha manusia, tapi kita mencari redha Allah. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kalaulah satu orang masuk Islam disebabkan dakwah kamu itu, lebih baik daripada engkau dapat sekumpulan unta merah. Kan? Maknanya daripada kita dakwah itu, kita kena pastikan sampai dakwah dan orang terima. Walaupun bukan sekarang, tapi pada masa, tapi kita jangan melanggar hukum yang Tuhan telah letakkan. Jangan kita ubah hukum Allah Ta'ala supaya manusia suka dengan kita, bukannya agama Tuhan dengan kita. Itu yang salah tu. Dan ini adalah garis halus yang orang yang dalam dunia dakwah kena perhatikan. Ini cerita-cerita orang yang ikhlas. Cerita-cerita ni tak apalah. Ni boleh dibaca. Anda ingat dulu ada satu buku tajuk dia Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita dengan akhlak salaf? Dalam tu banyak riwayat-riwayat, cerita-cerita, dan anda rasa buku tu ada terjemahan. Buku yang kitab ni tak ada terjemahan. Buku tu ada terjemahan. Mungkin boleh cari dan boleh baca lah. Tapi siapa yang boleh baca bahasa Arab, dia baca sendirilah. Serta cerita ni semua kita tak perlu baca lah. Ya. Baik, dengan itu kita habis bab ikhlas. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita habis bab ikhlas dan elok-elok masa pun dah tamat. Jadi pada kelas yang akan datang kita akan ambil bab yang baru, yakin. Dan sebelum kita masuk bab baru nanti, kita akan baca rumusan ikhlas itu daripada kitab Al-Iksir. Itu yang anda ingat macam itulah. Kita akan ambil rumusan setiap habis bab itu, kita ambil daripada kitab Al-Iksir. Al-Iksir ni ialah saringan ataupun saduran daripada kitab Madarij Salikin. Dia lebih ringkas makna. Jadi kita akan jadikan kitab ni sebagai satu rumusan apa yang kita dah belajar. Baik. Ada soalan di sini. Adakah syirik kecil akan dulu turut menghapuskan amalan sehingga pelakunya bertaubat? Syirik kecil bila dia menyertai amalan. Bila masuk dalam amalan, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia bertaubat. Jadi amalan yang dia buat itu, yang ada syirik kecil, amalan tu tidak akan diangkat, tidak diberi ganjaran sampai dia bertaubat.
Apakah maksud larangan Nabi mencela syaitan? Ya, kita tidak disuruh mencela syaitan. Kita disuruh berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Tidak ada faedah kita mencela syaitan. Buang masa. Dan tidak memberi faedah. Betul Nabi kata, kalau kamu kata ta'isa syaitan, ta'azama ka ta'azimil bait. Dia akan membesar. Sebab itu menunjukkan kita takut dengan syaitan. Tapi kalau siapa yang baca bismillah, minta lindung dengan Allah, dia akan mengecil. Atau anjing, kalau dia ligan kita, lagi kita lempak dia, lagi kita marah dia, lagi kuat dia menyalak balik kita, lagi dia ligan kita. Tapi kalau kita keluar panggil tuan dia, main tarik balik, dia pun dengan konyong-konyong. Lepas tu Nabi suka umpamakan setan dengan anjing. Banyak perumpamaan perangai setan dengan anjing. Kan? Sehingga Nabi kata al-kalbul aswad syaitan. Apalagi anjing hitam tu, itu yang paling sama perangai dengan setan. Kan? Jadi banyak kita boleh belajar psikologi syaitan dan perangai dia ni, kita boleh belajar daripada tengok perangai anjing. Lepas tu ulama selalu bagi umpama. Kalau anjing main kacau, mana satu kamu nak buat? Kamu nak lawan dengan dia, lawan jerkah, siapa menang salak? Memang anjing menang salak lah. Kan? Tapi kalau kamu panggil tuan dia, main tarik balik, selesai masalah. Macam itulah kita dengan syaitan. Kalau kita duk main lawan dengan setan, sampai sudah tak kenal. Kita makhluk, dia makhluk. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Kacau. Dia ada kelebihan. Dia boleh masuk dalam buluh darah kita. Kita tak boleh masuk dalam dia. Kan? Tapi kalau kita minta lindung dengan Allah Ta'ala, selesai masalah. Kan? Jadi itulah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.